Top 8, biodiversiti kita nitrogen dan peranan mikroorganisma dibawakan khas daripada SNK Raja Muda Musa. Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya perkenalkan dulu ahli-ahli kumpulan yang terlibat dalam pembikinan video ini. Antaranya ialah Husna, Huda, Imanina, Amira dan Shinyi. Kita nitrogen. Pengenalan. Tumbuhan memerlukan unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat yang larut di dalam tanah untuk mensintesiskan protein di dalam tisu tumbuhan. Kita nitrogen. 1. Bakteria pengikat nitrogen yang hidup di dalam nodul akar tumbuhan seperti Rhizobium spesies serta bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas di dalam tanah seperti Azotobacter spesies mengikat nitrogen daripada atmosfera dan menukarkannya kepada ion amonium melalui proses pengikatan nitrogen. 2. Kilat semasa ribut petir mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida yang kemudiannya larut di dalam air hujan membentuk asid nitrus dan asid nitrik. Kedua-duanya membentuk garam nitrat di dalam tanah. 3. Industri pembuatan baja bernitrogen akan membekalkan baja amonium oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan kulit saprofit. Sebahagian protein diuraikan menjadi ion amonium melalui proses amonifikasi. Yang kelima, ion amonium ditukarkan kepada ion nitrit melalui proses nitrifikasi oleh bakteria nitrifikasi, iaitu Nitrosomos spesies. Yang keenam, ion nitrit ditukarkan kepada ion nitrat oleh bakteria nitrifikasi, iaitu Nitrobacter spesies. Yang ketujuh, nitrat diserap oleh akar tumbuhan dan digunakan untuk sintesis protein. Tumbuhan tersebut kemudiannya dimakan oleh haiwan dan sebahagian nitrogen dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Yang ke-8, bakteria pendenitritan menukarkan nitrat di dalam tanah menjadi gas nitrogen melalui proses pendenitritan. Peranan mikroorganisma ada 4, iaitu pengeluar, pengurai, parasit dan simbion. Bagi pengeluar, contoh pengeluar mikroorganisma adalah fitoplankton. Fitoplankton dijumpai terapung di permukaan air laut, kolam atau tasik. Contohnya, alga hijau, alga biru hijau, cyanobacteria, dinoflagellat dan diatom. Proses yang dilakukan oleh pengeluar ialah proses fotosintesis kerana mempunyai klorofil. Kepentingannya sebagai pengeluar dalam rantai makanan di ekosistem akuatik. Mikroorganisma sebagai pengurai. Kulit saprofit dan bakteria saprofit merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik. Sebagai contoh, pengurai menguraikan bahan organik kompleks seperti najis, bangkai haiwan dan pokok reput kepada sebahagian ringkas seperti amonium. Proses yang berlaku ialah pengurai merembeskan enzim pencernaan ke dalam substratum bahan organik mereput dan menyerap hasil pencernaan. Kepentingan berlakunya perebutan ialah unsur-unsur yang diperlukan dalam tumbuhan seperti karbon, nitrogen dan sulfur dapat dikembalikan kepada tanah dan diserap oleh tumbuhan. Peranan mikroorganisma yang ketiga adalah parasit yang membawa maksud organisma yang mendapat faedah daripada perumahannya manakala perumahannya mengalami kerugian atau mati. Antara contoh parasit adalah Plasmodium iaitu sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk tiruk betina iaitu Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria kepada seseorang melalui peredaran darah. Parasit juga akan mendapat faedah selagi interaksi ini berterusan serta kebanyakan parasit tidak akan membunuh perumahnya. Mikroorganisma yang keempat ada simbion yang memasuk organisma yang mempunyai hubungan yang sangat sebut perumah. Simbion terbagi kepada dua. Yang pertama, ektosimbion yang hidup di luar sel perumah. Contohnya kelelawar yang hidup di sekeliling akar.
Manakala yang kedua pula ialah endosimbion yang hidup di dalam sel berumah. Contohnya protozoa yang hidup di dalam saluran anai-anai. Sekian, itu sajalah daripada kami. Terima kasih.